Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung semula pengajian tadabbur kita menerusi surah Al-Infitar, dan insya-Allah pada petang ini kita akan menyambung semula pada ayat yang tempoh hari ayat 13 kita dah habis belum Ayat 13 rasanya dah masuk ayat 13 tu. Dah habis. Dah habis kan? Tadabbur 1, 2 Ustaz. Ada tadabbur 3 ke? Ada. Oh, 2 habis dah. 2 habis dah. Baik. Dulu tadabbur 1, 2 Ustaz. Okey. Saya tak, nanti saya sharekan dalam grup dia punya ni saya tak dapat masuk dalam saya pakai handphone. Okey, kita pergi pada tadabbur yang ketiga bagi ayat yang ke-13. Iaitu surga adalah tempat kenikmatan bagi golongan yang berbakti. Surga adalah tempat kenikmatan bagi golongan yang berbakti. Ya. Ini berdasarkan ayat 13 yang mana Allah menyebutkan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya golongan yang berbakti itu ditempatkan kesudahan mereka di dalam na'im. Na'im adalah merujukkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sini pengajarannya menunjukkan pada kita ganjaran kepada orang yang berbakti itu adalah syurga sebagai tempat peninggalan mereka. Ganjaran kepada orang yang berbakti itu adalah syurga sebagai tempat peninggalan mereka. Dan kalau kita lihat di dalam syurga, Allah mengganjari orang yang berbakti itu dengan 5 nikmat. Dengan 5 jenis atau bentuk nikmat. Yang pertama adalah nikmat pemandangan. Nikmat pemandangan atau penglihatan. Ini nikmat yang pertama yang Allah ganjari kepada golongan orang-orang yang berbakti. Ya, kerana bila mereka duduk di dalam syurga Allah, maka Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka dapat mengecapi setiap apa yang mereka pandang itu akan nikmat yang mengasyikkan dan menghiaskan penglihatan dan pemandangan mereka. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana baginda menyatakan mala ainun ra'at. Di dalam syurga itu terdapatnya keindahan-keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Ya, keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Yang kedua, Allah beri kepada mereka sebagai ganjaran orang yang berbakti adalah nikmat pendengaran. Yang pertama tadi nikmat pemandangan atau penglihatan. Sebab apa Allah bagi kepada mereka? Disebabkan kerana di dunia dahulu mereka telah memelihara pandangan mereka daripada perkara yang haram dan mereka telah pun
menjadikan pandangan mereka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan keagungannya, maka Allah menghiaskan pandangan mereka di dalam syurga dengan pandangan kenikmatan syurga. Yang kedua adalah nikmat pendengaran. Nikmat yang kedua Allah ganjari pada orang yang berbakti adalah di dalam syurga mereka akan mendengarkan pendengaran-pendengaran yang baik daripada perkataan-perkataan yang baik dan yang sejahtera. Ini Allah sebut dalam Quran, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Yang Allah sebut dalam surah Waqiah, mereka takkan dengar di dalam syurga itu perkataan-perkataan yang lara. Apa makna lara? Yakni perkataan yang lalai yang boleh bawa kepada dosa. Perkataan yang lalai yang boleh membawa kepada dosa. Yang kedua, ta'thima. Mereka tidak mendengarkan di dalam syurga itu adanya perkataan-perkataan maksiat. Maknanya dalam syurga tidak ada umpatan, tidak ada fitnah, tidak ada cercaan dan sebagainya. Melainkan yang ada apa kata Allah? Salaman salama. Yang ucapan salam. Ucapan salam yang diucapkan oleh para malaikat kepada ahli syurga dan ucapan saling memberi salam antara sesama ahli syurga dan ucapan-ucapan yang baik-baik sahaja. Okey. Nikmat yang ketiga adalah nikmat fikiran. Nikmat fikiran yang Allah berikan sebagai ganjaran kepada mereka. Sebab di dunia dahulu mereka juga telah memelihara pendengaran mereka daripada perkara-perkara yang haram. Dan pendengaran mereka daripada benda-benda caci maki orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan juga orang-orang yang fasik ke atas mereka. Jadi sebab itu di dalam syurga Allah gantikan mereka mendengarkan perkara-perkara yang baik. So dalam ayat ini Allah menjelaskan nikmat yang ketiganya adalah nikmat fikiran. Maksud nikmat fikiran ni adalah Allah memberikan kepada mereka sentiasa berfikir untuk mengingati Allah serta mengingati nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala janjikan untuk mereka di dalam syurga. Maknanya ketika ahli syurga berada di dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan peringatkan kepada mereka supaya mereka sentiasa ingat untuk berzikir kepada Allah. Kemudian dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan kepada mereka untuk mengingati nikmat demi nikmat yang Allah ciptakan untuk mereka. Maksudnya setiap kali mereka dah mengecapi sesuatu nikmat dalam syurga tu, Allah bagi mereka ingat balik nikmat kesedapan tu supaya mereka ada syahwat, mereka ada keinginan nak menikmati lagi nikmat dalam syurga itu. Kemudian Allah berikan nikmat yang baharu pula untuk mereka. Baik, yang seterusnya nikmat tubuh badan. Yang keberapa ni? Yang keempat. Yang keempat adalah nikmat tubuh badan yang Allah anugerahkan kepada mereka, yang mana Allah Ta'ala sebutkan inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Iaitu nikmat di mana Allah jadikan tubuh badan mereka kekal sihat dan tidak berubah susuk tubuh mereka. Maknanya tidak menjadi tua, tidak menjadi lemah, tidak menjadi sakit. Maknanya fizikal mereka, usia mereka, kecantikan mereka kekal pada usianya 33 tahun. Walaupun mereka hidup lama panjangnya. Jadi itu antara nikmat yang Allah beri. Kat dunia ni Allah tak bagilah kita nikmat kekal muda tu walaupun kita berasa kita muda.
kan? Tapi Allah tak anugerahkan pada kita usia yang kekal, wajah yang kekal, ya, kekuatan fizikal yang kekal, Allah tak bagi. Ya, semalam baru sihat, lusa dah pening kepala, tulat pula, sakit kaki, itu sifat dunia lah. Kat dalam syurga tak ada benda ni semua. Yang terakhir, nikmat jiwa. Nikmat jiwa. Iaitu apabila Allah Ta'ala menjadikan jiwa mereka tenang dan jiwa mereka bahagia kerana mereka telah pun mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka telah mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, itu antara nikmat-nikmatnya sebagai ganjaran kepada golongan yang berbakti. Sekarang kita tengok ayat 14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah itu atau orang yang melampau batas itu bertempatnya mereka dalam neraka yang apinya menjulang-julang. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan pula nasib golongan yang ingkar, nasib golongan yang kufur dan nasib golongan orang yang melampau batas. Tadi Allah cerita nasib orang yang beruntung. Sekarang ni Allah bawakan pada kita untuk menceritakan nasib golongan orang yang melampau batas. Iaitu Allah Ta'ala menyatakan nasib mereka itu adalah berada di dalam penyiksaan dengan dibakar oleh api yang menjulang-julang. Dibakar dengan api yang menjulang-julang. Okey, kita lihat terlebih dahulu yang pertamanya tadabbur yang boleh kita ambil iaitu siapakah golongan fujar. Siapakah golongan fujar? Jadi pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil, golongan, sifat golongan fujar dan ciri-cirinya. Pengajaran pertama ni menceritakan tentang sifat golongan fujar dan ciri-ciri mereka. Yang pertama, sifat golongan fujar ni adalah golongan orang-orang yang melampaui batas dalam berbuat sesuatu kejahatan. Bila mereka buat sesuatu kejahatan atau sesuatu maksiat, mereka mengerjakannya dengan secara melampau-lampau. Mereka mengerjakannya dengan secara melampau-lampau. Maknanya berlebih-lebihan. Daripada satu dosa, mereka sambung iringi pula dengan dosa yang lain pula. Ini dikira melampau. Bagaimanakah ciri-ciri mereka itu? Pertama, menyukai dan cenderung pada kejahatan dan kekufuran. Pertama, ciri golongan fujar ni, dia suka. Dia suka untuk berbuat maksiat, dia suka untuk berbuat kejahatan, dia suka untuk ingkar. Bahkan cenderungnya ia untuk menerima kejahatan itu. Bukan setakat dia suka, tapi dia cenderung, dia menunjukkan kecenderungan dia kepada kejahatan itu. Yang kedua, berbangga-bangga dengan kejahatan yang dilakukan. Bukan sekadar dia suka berbuat kejahatan, tetapi dia berbangga-bangga dengan kejahatan yang dia lakukan. Dia bangga dengan kekufuran dia, dia bangga dengan kemaksiatan dia, dengan keingkaran dia. Ini juga adalah ciri-ciri golongan fujar. Yang ketiga,
iaitu mereka yang mensyirikkan Allah dan enggan untuk mengesakannya. Termasuk golongan fujar juga adalah orang yang enggan untuk mentauhidkan Allah dan mereka tetap tegar untuk mensyirikkan Allah dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka tahu Allah itu Tuhan, tapi mereka tetap ingin menyekutukannya. Yang ketiga, iaitu berbuat kezaliman. Fujar ni adalah golongan yang suka untuk berbuat kezaliman. Kerana dia berasal daripada perkataan fajr. Fajrun. Fajrun ni dalam bahasa Arab maknanya adalah terbit atau keluar atau muncul. Itu fajr. Tapi berbeza dengan pajri. Pajri itu orang utara kata pajri nanas. Itu masakan yang sedap. Ya, itu lain. Itu tak berdosa nak makan. Pajri nanas tu itu halal. Ini fajr yang lain maknanya dia. Ya, fajr lain. Iaitu orang yang melakukan kezaliman atau penindasan. Dia tindas orang, dia zalim orang, dia ambil hak orang. Ini dipanggil fujar. Yang keempat, orang yang menzahirkan dosa. Bila dia buat dosa, dia buat terang-terangan. Dia nak tunjuk kat orang dosa yang dia buat. Dia tak rasa malu. Dia tak rasa malu, dia tak rasa bersalah, dia tak rasa takut. Bahkan dia, kan kita sebut tadi, dia berbangga kan. Dia berbangga maknanya dia menunjuk-nunjukkan perbuatan dosanya itu kerana dia ingin orang tahu. Dia ingin orang tahu tentang dosa yang dia buat. Patutnya kita ni, fitrah kita, kita tak nak orang tahu apa dosa yang kita buat kerana kita malu. Tapi mereka ni ingin manusia tahu tentang dosa apa yang mereka lakukan dan dosa apa yang mereka kerjakan. Ini sangat bahaya. Ini Allah Ta'ala sebut dalam suratul Qiyamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu, kata Allah Ta'ala, yurid, mereka sangat berkeinginan liyafjura amamah, untuk menzahirkan dan juga menunjukkan perbuatan dosanya itu secara terang-terangan. Okay. Yang berikutnya, berbangga dan tidak takut kepada dosa itu. Sifat ni adalah sifat golongan yang fujur, iaitu dia menyebut-nyebutkan dosa dia, dia cerita dekat orang, dia berbangga-bangga pula dengan dosa itu tanpa dia rasa takut. Kemudian dia mencabar-cabar Allah. Oh, saya buat dosa ni tak ada kena apa hukuman pun, saya buat kejahatan macam ni, rezeki saya murah je, saya buat begitu, begini. Dia langsung tidak rasa bersalah, tanpa langsung rasa berdosa ataupun tanpa ada perasaan untuk meninggalkan dosa itu. Sebab itu ini adalah merupakan isyarat dan petanda yang bahaya. Kerana kata para ulama, apabila Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan hamba-Nya daripada mendapat petunjuk dan taufiknya adalah apabila Allah membiarkan hamba-Nya itu, tanda bila Allah Ta'ala cabut nikmat hidayah, cabut nikmat taufik kepada hamba-Nya itu, yakni adalah apabila hamba tersebut berbangga-bangga dan tidak takut dengan dosa yang ia kerjakan. Bila sampai satu peringkat, dia tak rasa takut, bahkan dia menyebut-nyebut, bahkan dia berbangga-bangga dengan dosa yang dia lakukan, maka itu adalah sampai kepada peringkat golongan yang di mana mereka itu berbangga dan tidak rasa takut dengan dosa mereka, bahkan mereka tunjukkan dan ingin orang tahu tentang kejahatan yang telah mereka lakukan. Ini kira
berlebih-lebihan lah. Ya. Yang seterusnya, melanggari dan mengingkari perintah Allah Ta'ala. Antara ciri-ciri sifat golongan fujar, iaitu mereka tidak teragak-agak untuk melanggar ataupun mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya mereka bukanlah orang yang bila nak buat dosa tu rasa takut, rasa bersalah atau rasa berdosa. Sebaliknya mereka tidak menganggap apa yang mereka buat daripada dosa itu sebagai perasaan berdosa. Allah cabut keimanan, kelazatan iman di dalam hati mereka sehingga kan perbuatan dosa yang mereka buat tu mereka tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau aib atau rasa malu atau merasa perbuatan itu adalah perbuatan yang berdosa. Mereka tak rasa macam tu. Sebaliknya mereka merasakan perbuatan yang mereka lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang logik ataupun perbuatan yang tidak salah. Dia sampai pada peringkat begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah menipu dan mengambil hak orang lain. Ketika Allah menceritakan tentang golongan fujar dalam suratul Mutaffifin, iaitu apabila mereka menipu di dalam timbangan dan takaran mereka, Allah mensifatkan mereka dengan gelaran al-fujar. Kerana salah satu daripada sifat golongan al-fujar itu adalah bila mereka memperdayakan orang lain atau menipu orang lain untuk mengambil hak mereka. Atau untuk mengambil hak manusia yang lain dan menzaliminya. Memperdayakannya. Ini juga adalah sifat golongan fujar. Skamer-skamer ni apa semua ni dipanggil fujar. Ya, kerana mereka cuba memperdayakan orang lain untuk menipu atau mengambil hak orang lain. Itu tujuan dia menyamar. Dan yang terakhir adalah melanggari dan mengingkari perintah Allah dan Rasul tanpa sebarang sebab. Ini berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang golongan yang fujar itu adalah golongan yang melanggari dan mengingkari perintah Allah Ta'ala. Dan mereka langsung tidak mengindahkan suruhan Allah. Itu adalah beberapa sifat yang menghuraikan pada kita tentang golongan al-fujar. Golongan al-fujar. Okey, sekarang kita pergi kepada tadabbur yang kedua. Allah menjelaskan golongan fujar ini apa dia? Lafi jahim. Mereka berada dalam penyiksaan yang tiada kesudahan. Jadi pengajaran yang kedua Allah menghuraikan kepada kita bahawasanya golongan fujar ini adalah golongan yang tidak terputus penyiksaan ke atas mereka. Ini berterus-terusan penyiksaan ke atas mereka. Dan kalau kita lihat di sana ada beberapa bentuk penyiksaan yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada mereka sesudah mereka mati meninggal dunia. Setelah mereka dihumbankan ke dalam neraka itu. Baik, penyiksaan yang pertama. Ini sekarang kita nak masuk pengajaran kedua, iaitu beberapa bentuk penyiksaan dan pembalasan ke atas golongan al-fujar. Pertama adalah penyiksaan yang Allah sediakan pada mereka di dalam sijin. Pertama, penyiksaan bagi mereka adalah roh mereka dikurung di dalam sijin. Apa itu sijin? Iaitu penjara di dalam alam barzakh.
penjara neraka yang ada di alam barzakh. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya buku suratan amalan orang-orang yang fujar itu akan diletakkan di dalam sijjin. Apa itu sijjin? Yakni penjara di dalam neraka di dasar bumi yang ketujuh. Bawah dasar bumi yang ketujuh ni adanya neraka dan di dalamnya ada satu penjara yang dinamakan sebagai sijjin. Ini penjara yang dipenuhi dengan tembok-tembok yang tidak mampu dilepasinya sama sekali. Penyiksaan yang kedua yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka sebagai hukuman dan pembalasan, iaitu Allah Ta'ala sediakan bagi mereka akan penyiksaan di mahsyar. Penyiksaan di mahsyar. Penyiksaan di mahsyar itu iaitu penyiksaan mereka dibakar oleh panas matahari. Kalau dalam kubur tadi, mereka duduk dalam penjara, mereka dibakar oleh lubang neraka. Hufarin niran, lubang neraka. Adapun di padang mahsyar, mereka dibakar oleh matahari yang didekatkan dengan kepala mereka kadar sejengkal. Ini semua Allah Ta'ala cerita tentang api neraka, jahim. Jahim itu maknanya api yang menyala yang membakar mereka. Pertama, membakar mereka dalam kubur dengan lubang neraka. Di mahsyar dibakar oleh matahari kadar sejengkal. Yang mana matahari pun daripada api lah. Yang ketiga, iaitu ketika mana mereka dihisap, dikepung oleh neraka, dikepung oleh api neraka. Dikala hisab, mereka dikepung oleh api neraka. Di sekeliling mereka, sehingga dalam suratu Al-Qiyamah, bila mereka bertanya kepada Allah Ta'ala, Ainal mafar? Di manakah tempat yang boleh kami larikan diri? Kemudian malaikat jawab, Kalla la wazar, tidak ada tempat untuk kamu melarikan diri. Sebaliknya, kamu perlu kembali kepada Tuhan kamu. Dan Tuhan kamu sudah sediakan tempat tinggal bagi kamu. Ya. Ini adalah penyiksaan yang ketiga di kala hisab. Mereka dikepung oleh neraka di sekeliling mereka. Yang keempat, yakni di kala sirat. Di kala sirat, mereka dibakar oleh debu-debu api neraka dan bahangnya. Dikepung oleh debu dan juga bahangnya. Ini kita boleh tengok debu ni Allah Ta'ala disebut dalam surah Abasa sebelum ni. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Fujar dari fajarah. Iaitu wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Kata Allah, pada wajah mereka pada hari kiamat nanti padanya ada ghabarah. Apakah itu ghabarah? Yakni debu daripada tanah dalam neraka. Yakni debu tanah neraka tu Allah bakar dalam api lalu Allah tempel dekat muka mereka. Tanah yang panas dalam api neraka tu ditempel pada wajah mereka. Maknanya mereka dibakar oleh tanah neraka.
Kemudian mereka juga dibakar oleh bahang neraka. Yang mana dalam hadis Nabi sebut, sedangkan bahang neraka itu dapat dicium bau busuknya ataupun dapat dirasai bahang panasnya dengan jarak perjalanan 100 tahun menaiki tunggangan. 100 tahun menaiki tunggangan. Dan yang terakhir, yang kelima, yang kelima, pembalasan yang Allah timpakan kepada mereka adalah apabila mereka dihumbankan ke dalam neraka itu oleh para malaikat yang merantai mereka. Mereka dihumban ke dalam neraka oleh para malaikat. Jadi neraka itulah yang akan membakar mereka dan menyiksa mereka apabila mereka sampai di hadapan pintu neraka Allah. Okey. Seterusnya kita nak tengok ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-15. Ayat 15 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaslaunaha yaumaddin, yang bermaksud yaslaunaha, api neraka yang dinyalakan itu akan dinyalakan untuk mereka yaumaddin, yakni pada hari pembalasan. Maknanya Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang ke-15 bahwasanya api neraka itu hanya akan dinyalakan untuk mereka pada hari pembalasan, supaya api ini dapat membakar mereka dan menghancurkan serta melenyapkan mereka sama sekali daripada atas muka bumi ini. Okey, baik. Itu dari segi terjemahan dia lah. Sekarang kita nak tengok dari segi tafsir. Kemudian tadabbur. Kata para ulama tafsir, yaslaunaha ni perkataan sola. Sola ni dalam bahasa Arab maknanya sesuatu yang menjulang dengan tingginya. Sesuatu yang menjulang dengan tingginya dan tidak terpadam. So maknanya kata para ulama, golongan yang melampau batas ni tadi, yang kita dah cerita tentang ciri-ciri golongan fujar ni, bila mereka masuk dalam neraka, api neraka itu akan menelan mereka kerana sifat apinya yang menjulang tinggi serta tidak mampu untuk manusia keluar daripada kepungan api itu. Sebab perkataan sola ni maknanya yang mengepung dan juga yang meninggi sehingga tidak ada ruang untuk manusia melepaskan diri atau melarikan diri. Melepaskan diri atau menyelamatkan diri. Baik, sekarang kita tengok di segi tadabburnya pula pada ayat yang ke-15. Yang pertama pada ayat yang ke-15, dinyalakan api neraka itu pada 3 keadaan. Api neraka ni akan dinyalakan pada 3 keadaan. Yang pertama, dinyalakan api neraka itu setiap kali pada sesudah waktu subuh dan asar, kecuali hari Jumaat.
Di dalam riwayat Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan bahawasanya api neraka ini Allah akan panaskan. Nyala tu maknanya panaskanlah. Reheat. Betul, tak tahu betul English saya ni. Maknanya panaskan kembali pada setiap hari kecuali Jumaat. Iaitu sesudah subuh dan sesudah asar. Sebab tu kita tengok hari Jumaat dia tidak ada waktu haram. Maknanya sebelum masuk Zuhur, hari Jumaat sebelum masuk Zuhur, kita dibenarkan solat. Kejap ya. Ada 3 waktu, saya tersilap. Minta maaf. Ada 3 waktu setiap hari. Pertama lepas subuh, lepas asar dan ketika tertegaknya matahari di langit. Ini sebelum masuk Zuhur. 3. Sehari 3 kali. Minta maaf, saya tersilap. Kecuali pada hari Jumaat. Sebab pada hari Jumaat, apabila matahari tertegak di langit sebelum tergelincir masuk waktu solat pada Jumaat, tetap dibenarkan solat. Tetapi subuh dengan asar memang tak dibenarkan. Kenapa? Kerana pada waktu itu adalah waktu dinyalakan api neraka dan dipanaskan. Kenapa dipanaskan pada waktu itu? Kerana itu adalah waktu golongan orang-orang Majusi menyalakan api untuk disembah. Orang Majusi dulu dipanggil sebagai Zoroism. Zoroism ni satu aliran sekarang ni yang masih ada di Iran, yang mana mereka ni menyambung kefahaman Majusi. Mereka ni setiap kali lepas subuh, mereka akan cuba menghidupkan api, dan juga setiap kali sesudah asar nak menjelang maghrib, mereka juga akan menyalakan api. Kerana tidak mahu api yang mereka anggap sebagai Tuhan itu lenyap. Sekejap ya, saya kena charge, bateri tak ada. Okey. Jadi disebabkan kerana itulah hikmahnya kenapa kita dilarang solat lepas subuh. Kita dilarang solat lepas asar. Kita dilarang solat sebelum tergelincir matahari. Kerana waktu itu adalah merupakan waktu kita disuruh bermunajat, berdoa, minta lindung kepada Allah, terutamanya daripada kepanasan bakaran api neraka. Sebab tu dalam hadis Nabi pernah bersabda, dalam hadis sahih, Nabi kata kepada sahabat, suruh lambatkan salat zuhur. Masa tu dekat Madinah panas. Bila masuk zuhur panas. Dan Nabi kata, fa'abriduha bis-salah. Nabi kata, lewatkan sedikit zuhur kamu bila terlalu panas dan sejukkanlah ia, yakni panas itu, dengan salat. Kemudian Nabi kata, kerana kepanasan itu, cebisan kepanasan matahari itu adalah min nafkhi jahannam, adalah seperti hembusan api neraka. Maknanya panas matahari ni, ibu-ibu sekalian, perumpamaan dia hanyalah hembusan nafas neraka. Bayangkan ya, maknanya neraka ni dia keluarkan haba kan, dia keluarkan haba macam haba nafas dia. Dia punya haba nafas tu panas dia macam panas matahari. Sebab itulah kita disuruh lepas subuh berzikir, berdoa supaya minta masuk syurga, minta dihindarkan daripada neraka. Kerana itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Supaya ketika api neraka itu dinyalakan, kita dilindungi daripada nyalaan neraka itu. Ya, dilindungi dari nyalaan neraka tersebut. Ya. Baik. Itu adalah yang pertama. Yang pertama yang kita cerita tentang nyalaan
neraka. Yakni pada setiap hari kecuali pada hari Jumaat. Yang kedua, neraka dinyalakan apabila, maksudnya setiap kali api neraka ni dinyalakan adalah apabila manusia menyembah selain daripada Allah. Ini setiap kali manusia mula menyembah berhala mereka, sembahan mereka, Tuhan mereka selain daripada Allah, maka neraka itu akan dinyalakan untuk penyembah-penyembah berhala itu. Sebab itulah kita dilarang untuk mengikuti upacara penyembahan, ritual orang-orang bukan Islam. Tak boleh. Kerana ketika mereka sedang membuat ritual itu, kalau kita hadir untuk bersama-sama meraihkannya atau melakukannya, maka dikala itu api neraka juga akan dinyalakan untuk mereka. Ya, dinyalakan untuk mereka. Yang ketiga, api neraka itu dinyalakan kepada orang yang berterus-terusan melakukan maksiat. Ini disebutkan dalam ayat Quran yang kita pernah baca sebelum ini dalam surah An-Naba. Inna rabbaka, bukan. Inna jahannama litaghina, inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba. Allah menyatakan sesungguhnya bagi neraka Jahannam itu adanya mirsad. Apa itu mirsad? Tempat mengintai. Maksud tempat mengintai ini, neraka akan melihat, mengintai pelaku-pelaku dosa. Kemudian bila dia tengok pelaku dosa itu, dia akan nyalakan api kepada pelaku dosa tersebut sehinggalah ia bertaubat kepada Allah. Maknanya setiap kali bila kita buat satu dosa, neraka tu dah pasang mata dia memandang ke arah kita. Dia perhati saja kita. Selagi mana kita tidak meninggalkan maksiat itu, dinyalakan api untuk pelaku maksiat tadi. Sehinggalah dia bertaubat pada Allah dan beristighfar, maka barulah api itu dipadamkan untuknya. Apa yang memadamkan api tadi? Tangisan dia, taubat dia. Ini yang pentingnya taubat, bukan taubat. Ya. Jadi yang keseluruhannya apa dia tadi? Iaitu orang yang berterusan melakukan maksiat atau kezaliman. So Allah kata litaghin, orang-orang yang melampau batas dalam berbuat maksiat atau dalam berbuat kezaliman. Apa-apa bentuk kezalimanlah atau kejahatan yang lain. Okey. Baik. Dan yang terakhir, dinyalakan api neraka itu apabila dihumbankan ke dalamnya ahli neraka. Dihumbankan ahli neraka. Ini yang disebutkan dalam ayat yang kita baca ni, ayat sekarang ni, ayat 15 yang kita baca ni, yaslaunaha yaumaddin. Maknanya api neraka tu akan dinyalakan lagi. Dulu dekat dunia dah dinyalakan dah. Dah panas dah. Kemudian bila sampai hari kiamat, Allah akan nyalakan lagi panas api neraka itu apabila ahli neraka hendak dihumbankan ke dalam neraka itu. Maksudnya bila malaikat dah tangkap ahli-ahli neraka dan sudah isytiharkan siapa ahli-ahli neraka itu, bila dah dibawa mereka, bila nak dihumban mereka, ketika itu neraka itu akan dinyalakan lagi dengan nyalaan yang lebih keras. Dengan nyalaan yang lebih dahsyat lagi. Cuma saya nak tambahkan dekat sini, sebab ini saya ambil daripada riwayat yang lain yang disebut oleh
para ulama seperti mana yang dinukilkan dalam kitab Imam Suyuti, antaranya dinyalakan neraka itu apabila Allah murka dan laknat. Apabila murka Allah dan laknatnya. Maknanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada satu hamba Allah itu dan dia buat benda yang menyebabkan Allah laknat perbuatannya, ketika itu api neraka juga dinyalakan baginya. Dinyalakan baginya. Baik. Dan yang terakhir yang ditambah oleh Imam Suyuti, nyalaan itu yakni adalah apabila manusia dibangkitkan di mahsyar. Dibangkitkan di mahsyar. Maknanya bila manusia dihidupkan balik di mahsyar, bila mereka duduk di mahsyar saja, Allah dah perintahkan neraka nyalakan api supaya bersedia untuk menerima ahli-ahlinya. Ya, menerima ahli-ahlinya. Ya, menerima ahli-ahlinya. Sebab tu dalam ayat Quran kan Allah kata waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ya, pada hari ketika mana manusia itu hendak dihisap oleh Allah di padang mahsyar, Allah panggil neraka Jahannam datang. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Allah bawa neraka itu datang. Kemudian Allah kata pada neraka, nyalakan api kamu. Lalu dinyalakan. Bila manusia tengok la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, mereka nampak neraka itu dengan mata kepala mereka sendiri. Masa ketika itulah Allah kata yauma idzin yatadzakkarul insan. Masa itu manusia akan ingat semua dosa dan kejahatan yang pernah mereka lakukan sewaktu di dunia dahulu. Jadi apa yang menyebabkan kita boleh ingat balik baik dan buruk yang pernah kita buat kat dunia? Bila manusia memandang ke arah neraka yang telah dinyalakan apinya. Yang telah dinyalakan apinya, lalu api neraka itu lepas dia nyala, dia mengepung seluruh bumi mahsyar. Dia kelilingi, dia kepung. Dia mengelilingi dan dia mengepung seluruh bumi mahsyar supaya manusia tidak ada yang mampu untuk melepaskan diri daripadanya. Okey, tadi kita bincang berkenaan dengan asbab nyalaan api neraka. Asbab nyalaan ataupun waktu dinyalakan api neraka. Sekarang ni itu tadabbur yang pertama. Sekarang ni kita nak tengok yang kedua pula. Yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan dan amalan yang menyalakan api neraka. Ini ada disebut dalam hadis Nabi SAW tentang beberapa golongan kerana dia buat dosa itu menyebabkan neraka itu dinyalakan kerana dosa tersebut. Kerana dinyalakan dosa tersebut. Okay, kita tengok apakah kesalahan-kesalahan yang menjadi asbab neraka itu dinyalakan. Pertama, disebut dalam hadis, kata Nabi SAW, benda pertama yang akan menyebabkan neraka itu, perbuatan dan amalan pertama yang menyebabkan neraka itu dinyalakan baginya, yang pertama adalah dinyalakan api itu kepada orang yang alim.
Kemudian dinyalakan api itu kepada orang yang berjihad. Dan yang ketiga, dinyalakan neraka itu kepada orang yang kaya. Kepada orang yang kaya. So neraka ini akan dinyalakan oleh Allah Ta'ala untuk 3 jenis manusia ini di kalangan orang Islam. Ini bukan kita cerita orang kafir ni, kita cerita orang Islam. Maknanya perbuatan amalan orang Islam yang menyebabkan neraka akan dinyalakan untuk mereka ni dulu. Sebelum neraka nak nyalakan yang lain, neraka akan nyalakan untuk 3 orang ni dulu. Orang alim, orang berjihad, dan orang yang kaya. Adapun orang yang alim, dinyalakan api kepadanya kerana dia menuntut ilmu bukan kerana Allah. Susahnya lah kita. Dan dia tidak mengajarkan ilmu melainkan kerana dunia. Ya, kalau orang tak boleh beri kepada dia, maka dia tidak akan menyampaikan. Atau dia menyembunyikan ilmu itu untuk kepentingan kedudukannya atau jawatannya atau sebab-sebab duniawi yang lain lah. Populariti ke apa ke, jadi dia sembunyikan. Atau yang tidak beramal dengan ilmunya. Susah kan? Yang kedua adalah orang yang berjihad. Iaitu mereka yang berjihad untuk dipuji atau dijulang atau mendapat pangkat atau disebut-sebutkan keberaniannya dan dipuja. Ini orang yang dinyalakan api neraka untuknya. Dan yang ketiga, orang yang kaya. Orang yang kaya yang bersedekah. Lalu dengan kekayaannya itu, dia menginginkan supaya orang menyebutkan tentang pemberiannya ataupun orang mengenalinya sebagai seorang yang dermawan dan juga mengenalinya sebagai orang yang suka berbuat kebajikan dan suka menunjuk-nunjukkan pemberian sedekahnya, atau ingin manusia tahu tentang kebaikannya dan suka menyebut-nyebutkan sedekahnya itu kepada orang lain serta membanding-bandingkannya. Dia banding lah, orang ni bagi berapa je, saya lagi banyak. Dia sampai peringkat macam tu lah. Cuma ada tambahan riwayat. Ada tambahan riwayat tentang neraka itu dinyalakan kepada golongan yang seterusnya. Ini dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Abu Hurairah pula disebutkan, iaitu golongan orang yang membaca Quran. Rupanya baca Quran pun neraka akan nyalakan untuk dia. Iaitu orang yang tidak dia membaca Quran melainkan di hadapan orang. Dia jenis macam tu. Dia kalau nak baca, kena ada orang dulu. Pasal dia nak tunjuk dia rajin. Dan tidaklah dia membaca Quran melainkan untuk mendapatkan pujian kerana suaranya yang lunak. Pula dah. Jadi kalau nak baca sedap-sedap tu kena betulkan niat. Kalau orang puji cakap, puji kan awak pula baca. Jangan puji. Sebab melainkan kalau dia dapat kawal dia punya nawaitu dia. Dan tidaklah dia membaca Quran melainkan apabila orang memberikan upah padanya. Dia kata boleh nak saya baca tapi bayarlah upah. Dan dia meminta-minta atas upah itu.
Kalau tak dibayar upah dengan jumlah yang dia ingin, maka dia tidak membacakannya. Maka dia tidak membacakannya. Dan mereka yang menjadikan dengan bacaan Quran itu adalah merupakan amalan dunianya. Apa maksud amalan dunianya? Amalan dunianya itu maknanya dia jadikan Quran itu adalah sebagai alat untuk dia mendapat keuntungan dunia. Alat untuk dia mendapat keuntungan dunia. Dia gunakan Quran. Ya. Contoh, macam contohlah, dia peralatkan orang melalui Al-Quran lah. Sama ada dia berikan tafsiran yang salah kerana dunia, ataupun sama ada dia jual Quran. Quran tak boleh dijual. Kerana Quran yang diwakafkan itu tak boleh dijual. Ya, tapi dia jual Quran yang diwakaf itu untuk kepentingan dunia. Ini adalah golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Baik, itu ada 4 perbuatan dan amalan yang akan dinyalakan bagi mereka di kalangan orang Islam. Sekarang ni kita tengok 3 pula perbuatan. Orang Islam tadi ada 4 kan, ini orang kafir pula ada 3. Pertama, orang yang membunuh Nabi atau yang dibunuh oleh Nabi. Ini orang kafir pula. Kalau ada orang Islam buat macam tu, orang Islam tu pun akan termasuklah dalam golongan ni. Tapi majoritinya orang bukan Islam lah. Orang yang membunuh para Nabi atau dia dibunuh oleh Nabi. Maksudnya Nabi tu bunuh dia. Biasa Nabi ni takkan bunuh orang. Yang kedua, orang yang membuat patung-patung atau lukisan untuk disembah atau dipuja. Dia lukis gambar, lepas tu orang puja gambar tu. Dia memang diupah untuk melukis dan dia tahu lukisan yang dia lukis itu akan dipuja. Tapi dia lukis juga. Samalah tu. Orang yang pergi bina gereja ke, orang yang pergi bina kuil ke, tapi dia orang Islam lah. Tapi kalau dia bukan orang Islam, dia pergi buat, orang bukan Islam pergi buat patung ke, pergi buat gereja, itu pun kena sekali lah. Orang Islam buat pun kena, orang bukan Islam buat pun kena. Dan yang ketiga adalah Jabbarun, iaitu golongan orang-orang yang penguasa-penguasa yang zalim. Yang bunuh orang, tangkap orang-orang yang tak bersalah, ataupun mencabuli hak wanita sesuka hati. Ini adalah golongan-golongan yang ketiga. So kalau kita campur semua ni, tadi 4 campur 3, semuanya ada 7 perbuatan tersebut. Ya. Okey, baik. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu kita untuk petang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam Ustaz, terima kasih. Nama. Terima kasih Ustaz. Ustaz.